A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-A'raf ayat 180. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Maksudnya, dan demi Allah, pasti sesungguhnya kami telah mencipta untuk neraka jahanam ramai daripada kalangan jin dan manusia. Sebabnya bagi mereka ada hati ataupun akal, tapi mereka tak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan bagi mereka ada mata, tapi mereka tidak menggunakannya untuk melihat kebesaran Allah. Dan bagi mereka ada telinga, tapi mereka tidak menggunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah mereka yang orang yang ghafilun, lalai. Pengajarannya, pertama, sebab yang paling utama yang menghalang manusia daripada mendapat kebaikan dunia dan akhirat bahkan penyebab utama manusia tidak bahagia dan merasai kemanisan hidup ialah lalai dan jahil tentang Allah. Lalai dan jahil tentang Allah dan ayat-ayatnya. Yang kedua, manusia yang paling rugi ialah
mereka yang tidak menggunakan nikmat yang terbesar untuk mendapat ilmu. Iaitu tidak menggunakan akal, mata dan telinga untuk berfikir, melihat dan mendengar ayat-ayat Allah. Yang ketiga, hanya dua makhluk Allah sahaja yang akan masuk ke syurga atau neraka. Iaitu manusia dan jin yang kufur akan masuk neraka, manakala manusia dan jin yang beriman akan masuk surga Allah. Yang keempat, penghuni neraka lebih ramai daripada penghuni syurga. Iaitu nisbah daripada 1000, satu ke syurga, dan 999 ke neraka. Yang kelima, nikmat yang paling besar yang diberi oleh Allah dan membezakan antara manusia dan haiwan ialah akal. Maka sesiapa yang tidak menggunakan akalnya untuk berfikir tentang Allah dan ayat-ayatnya, maka dia jatuh ke martabat haiwan atau lebih teruk. Yang keenam, binatang boleh menjadi lebih baik daripada manusia apabila manusia tidak mengenali dan menyembah Tuhannya.
Kerana binatang mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik baginya. Bahkan ada binatang yang kenal dan patuh kepada tuannya. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Okey, ayat 180 berkenaan dengan Al-Asma'ul Husna. Kalau ayat lepas, cerita tentang apa? Tentang punca manusia masuk neraka, iaitu manusia ghafilun, lupa, lalai. Dan punca manusia lupa dan lalai, manusia tidak menggunakan tiga alat ni: akal, pendengaran dan mata untuk melihat kebesaran Allah. Dan akhirnya mereka tak kenal Allah. Maka ayat hari ini Allah nak menceritakan tentang kalau kamu kenal Allah, selesai semua masalah. Kamu jauh lebih mulia daripada binatang, bahkan kamu lebih tinggi daripada malaikat. Bila tu? Bila kamu kenal Allah. Dan kenal Allah yang paling baik ialah kenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Jadi kaitan ayat hari ini dengan ayat lepas ialah asas untuk kenal Allah. Guna akal, guna mata, guna telinga untuk mengenali Allah. Pertama ialah melalui nama-nama Allah yang terbaik. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi dan lillah. Apa makna lillah? Dia bahasa Arab kalau dia asal jumlahnya macam ni: al-asma'u al-husna lillah. Struktur ayat yang asal macam ni: nama-nama Allah yang baik, nama-nama yang baik adalah untuk Allah, milik Allah. Tapi dalam ayat Quran, lillah dikedepankan, diletak kat sini. Apa tujuan? Tujuannya ialah bila ini dipanggil jar dan majrur. Li harfu jar, Allah majrur. Bila jar dan majrur dikedepankan, maka maknanya kena ada penambahan, iaitu hanya. Hanya milik Allah. Hanya dan hanya lillahi, milik Allah. Al-asma'u, nama-nama. Al-asma' jamak. Kalau satu, ismun, masmuka kan. Masmuka, apa nama awak? Orang tak tanya ma asma'uka, sebab setiap orang ada satu nama. Tapi bagi Allah ada banyak nama. Dan hanya milik Allah nama-nama Al-Husna
yang bukan baik, terbaik. Terbaik. Dia biasa kita jumpa terbaik dalam bahasa Arab. Apa makna dia? Perkataan Arab tu yang menunjukkan terbaik. Ahsan. Kan? Ahsan. Ahsan. Ahsan terbaik. Husna pun jadi apa beza? Al-husna jamak kepada ahsan. Al-husna jamak kepada ahsan. Makna nama-nama Allah yang banyak dan semuanya terbaik. Okey. Jadi bila lillah dikedepankan, apa yang Allah nak bagi tahu? Hanya milik Allah sahaja nama-nama yang terbaik. Maknanya yang selain daripada Allah, nama dia mungkin baik, mungkin tak baik. Tapi terbaik tak ada. Boleh faham? Sebab itulah setiap nama Allah menunjukkan tentang sifat Allah. Setiap nama. Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Malik. Tapi bukan semua nama orang menunjukkan orang tu. Berapa orang yang namanya soleh tapi dia perasuah. Betul? Berapa nama orang namanya salihah tapi apa-apa je lah. Betul tak? Kadang-kadang nama dia Ahmad. Cantik tak nama? Ahmad tapi Quran tak faham. Itu bezanya. Nama manusia sama ada baik ataupun tak baik. Dan bukan setiap nama orang tu menunjukkan orang tu macam tu. Siapa ni? Ketua munafik di Madinah. Apa namanya? Apa namanya? Abdullah. Cantik tak nama? Abdullah. Hamba kepada Allah. Tapi dia penentang Allah nombor satu. Dan berpura-pura. Tapi setiap nama Allah semua menunjukkan satu terbaik. Yang kedua, sifat yang sempurna. Kita ambil contoh. Ar-Rahim. Nama Allah kan? Satu nama. Yang kedua menunjukkan sifat Allah rahmat. Yang kedua, rahmat pula adalah rahmat yang lengkap, sempurna. Kita kadang-kadang ada juga rahmat, tapi rahmat kita bermusim. Betul? Ketika kita kesian, kita kesian. Ketika kita marah, silap sikit pun kita tak boleh terima. Memang betul. Betul. Sebab itulah rahmat Allah. Berapa bilion manusia menentang Allah setiap hari berpuluh tahun. Tapi rahmat Allah bagi nikmat, Allah bagi sihat, Allah bagi rezeki. Manusia kalau buat salah sekali mungkin dimaafkan. Kalau kali kedua, tiada maaf bagimu. Kalau kali ketiga, tiada esok bagimu. Okey, jadi satu, semua nama Allah menunjukkan sifat Allah. Yang kedua menunjukkan sifat Allah yang sempurna dan yang kedua menunjukkan terbaik. Yang ketiga menunjukkan sifat Allah yang sempurna. Sebab itulah bila Allah ampunkan, contoh Al-Ghafur ataupun At-Tawwab, bila Allah ampunkan hambanya, ada tak Allah simpan sikit-sikit lagi? Contoh Allah ampunkan yang bunuh 100 orang kan? Ada tak Allah kata, aku ampunkan, tapi sebab ada 100 nyawa yang tak berdosa kamu bunuh, kamu masuk neraka 1 hari je? Tak ada. Itu pengampunan Allah sempurna. Ampun, lepas tu bagi hadiah. Kan? Kalau orang buat salah pada kita berkali-kali, kita mungkin boleh maafkan. Tapi boleh tak bagi hadiah pada dia? Sebab awak ni mudah sangat minta maaf, saya bagi sebiji kereta. Ada. Allah bukan bagi sebiji kereta. Bila hambanya bertaubat, Allah bagi apa? Syurga. Mana sifat Allah satu terbaik, yang kedua paling sempurna.
Okey. Berapa nama Allah? Ha? Banyak tu berapa? Tak terkira. Oh, lebih. Yang kata 99 tu daripada mana? Oh, yang diberitahu. Yang tak diberitahu? Tak tahulah. Okey, cuba kita tengok hadis. Ada hadis yang disebut nama Allah 99. Dengan sebab ini ramai orang faham nama Allah hanya 99. Itu satu kefahaman yang sangat salah. Cuba tengok hadis. Oh, satu lagi. Okey. Cuba kita terjemah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Doa pada dia, semoga Allah redha padanya. Walaupun 4 tahun, hanya sempat 4 tahun sahaja bersama Rasulullah. Tapi dialah pembawa perawi hadis yang paling banyak daripada Rasulullah. 5,000 lebih. 4 tahun. Ha. Kita berapa tahun dah belajar? Berapa tahun dah? Lebih 4 tahun kan? Patut kita lebih terah daripada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ni salah seorang ahli sufah, orang miskin. Semakin dia miskin, semakin ikhlas, semakin bersungguh belajar. Okey, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata, Inna lillah, sesungguhnya bagi Allah tis'atan wa tis'in. Dua perkataan ni 99. Sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Isman 99 nama. Mi'atan apa dah? 100. Illa wahidan, kecuali ataupun 100 kurang 1. Wahidan 1. 99 lah. Kemudian man ahsaha, siapa yang ahsa ni menghitungnya. Siapa yang menghitungnya, nya ni balik pada 99 nama. Dakhala jannah, masuk surga. Okey. Hadis ni menunjukkan nama Allah ada berapa? 99. Jadi yang kata lebih banyak tu daripada mana? Ha? Yang ustaz ajar ke yang Nabi ajar? Ustaz sampaikan. Okey. Tapi macam mana kalau orang kata, tengok ayat ni terang-terang sebut 99, kenapa kamu kata lebih? Ni sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Okey. Dia sebab itulah penting nak faham Quran ataupun hadis, pentingnya faham bahasa Arab. Ayat ni bukan menunjukkan nama Allah hanya 99. Bukan. Kalau nama Allah 99, ayat dia macam ni. Inna asma Allahi tis'atun wa tis'una. Sesungguhnya asma Allah, sesungguhnya nama-nama Allah 99. Ini baru ayat dia menunjukkan nama Allah hanya, sesungguhnya nama Allah 99. Tapi dalam hadis ni bukan macam tu. Hadis ni mengatakan bagi Allah ada 99 nama. Ya Allah nak bagi apa dia? Bukan 99, bukan. Ya Allah nak bagi apa? Siapa yang menghafal, menghitung 99 sahaja, dia masuk syurga. Ya Allah nak bagi tu bukan 99. Tu, hasilnya apa? Kalau kamu menghafal 99, masuk syurga. Maknanya kalau nama Allah ada 1000, kamu hafal 99 sahaja, boleh masuk syurga. Boleh faham? Okey, sekarang ahsaha. Ahsaha ni ada dalam bahasa, dari segi bahasa ada makna hafizaha.
hafal. Dan hafal juga makna dia aqlun, aqilaha, fahimaha, dia faham. Dan makna yang paling tepat ialah dia hafal, dia faham, dia amal. Bagi Allah ada 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafal, faham dan amal, dakhal jannah. Pasti dia masuk syurga. Sebab kalau hafal saja, ada tak orang munafik hafal nama Allah tapi dia kafir, takkan dia masuk syurga? Jadi perbezaan yang paling ketara antara orang Islam dengan orang munafik ialah amal, bukan hafal. Okay. Tapi ramai yang faham hadis ni ialah hafal. Sebab tu kita sendiri pun hafal masa kecil kan, sampai ketua. Ingat lagi? Itu pun kebetulan sebab dah buat dalam bentuk nasyid kan. Kalau tak ada nasyid tu dah lupa lama dah. Jadi apa maksud hafal, faham dan amal? Apa maksud dia? Contohlah kita ambil perkataan nama Allah satu, apa dah? As-Sami'. Kan, As-Sami' ni daripada 99. Macam mana tu? Hafal, faham dan amal. Hafal kita hafal lah, kan? Faham? Faham macam mana? Kita faham Allah sentiasa mendengar. Amalnya, bila kita faham As-Sami' ialah makna Allah sentiasa mendengar, kita berhati-hati nak cakap. Kita tak akan cakap kecuali apa yang Allah redha. Kenapa? Allah sedang dengar. Dan juga amal termasuklah kita menggunakan nama ni untuk berdoa. Boleh? Ada orang hafal As-Sami', lepas tu dia mengumpat. Dia beramal tak dengan nama As-Sami'? Tak. Al-Basir. Apa makna Al-Basir? Allah melihat. Kalau dia hafal, ialah kalau dia faham Allah tu sedang melihat setiap apa? Perbuatannya. Dan setiap perbuatannya akan dibalas. Kalau dia amal macam mana? Dia tak akan buat benda yang Allah tak redha. Semua yang bercanggah dengan perintah Allah, semua dia tak akan buat. Kenapa? Allah sedang memerhatinya. Kalau macam ni, barulah masuk surga. Tapi kalau hafal walillah, apa permulaan? Cuba nasyid sikit adik. Nas'alu. Ada nas'aluka dulu. Lepas tu solat perlambat, kan? Keluar pun buka aurat, agak-agak boleh masuk syurga tak? Tak. Contoh anak penjual susu kan? Dia anak penjual susu di malam yang gelap. Dia ada hanya dengan mak dia sahaja. Dan ini arahan seorang ibu kan? Campurkan air dengan susu. Dia buat tak? Kenapa? Apa yang menghalang dia? Simple je kan? Simple je. Ini arahan ibu. Kenapa? Apa yang menghalang dia ikut arahan mak dia? Itu dia panggil ahsaha. Dia tahu nama Allah, dia faham, dia betul-betul beramal. Mak tak boleh, sebab Allah sedang melihat. Tengok kesan menghafal, faham dan amal nama Allah. Apa dia kesannya? Budak tu tak jadi penipu. Budak tu menyelamatkan orang lain daripada ditipu. Sebab apa? Sebab nama Allah. Betul kan? Sebab tu kata ulama, termasuklah Ibn Qayyim rahimahullah, ilmu yang paling penting, a'zam al-ilmu wa ashrafuhu wa ajalluhu, ilmu yang paling mulia, paling tinggi, paling besar, paling agung, ialah ilmu tentang nama-nama Allah. Kenapa? Kita banyak ilmu kan, fiqh, tasawuf, tafsir, tadabbur, sains, matematik. Dalam banyak-banyak ilmu, yang mana ilmu yang paling mulia, paling agung, paling hebat? Ilmu ma'rifatu asma'illah. Ilmu untuk kenal nama-nama Allah yang terbaik. Kan? Ilmu yang terbaik. Kenapa? Soalannya kenapa?
Dia ilmu mulia ataupun tak, tengok kita belajar tentang apa. Kalau kita belajar tentang mak bapak kita untuk kita taat, ilmu tu baiklah, betul. Kalau kita belajar ilmu tentang mentaati pemimpin, pemimpin pula yang baik, ilmu tu baiklah. Tapi kalau kita belajar tentang Tuhan yang mencipta kita, ilmu tu lagi mulia. Betul. Tapi subjek Al-Asma'ul Husna ada tak di mana-mana dipelajari? Tadika tak ada, sekolah rendah tak ada, sekolah menengah tak ada, universiti tak ada. Yang ada ialah kulam, kelas ulam ad-dakwah. Betul? Sepatut nama-nama Allah ni daripada dia ajar daripada kecil, tapi hanya dia ajar hafal. Rugi lah. Lepas tu budak-budak kan, walaupun dah belajar sampai universiti, ada dua watak. Depan mak lain, di belakang mak lain, kan? Depan mak pijak semut tak mati, dia di belakang mak pijak gajah pun mati. Dua watak, sebab tak diajar Asma' Husna. Okey, kita tengok hadis yang menunjukkan nama Allah ni sebenarnya banyak. Berapa banyak ni? Wallahu alam. Mungkin 1000, mungkin 2000, wallahu alam. Okay. Hadis ni riwayat Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Dan dikatakan sahih oleh San'ani, Ahmad Syakir. Okey, kita baca. Fahaza doaul hammi wal husni. Ini doa hammi, kerisauan, wal husni, sedih. Beza hammi dengan husni. Husni sedih. Sedih ni apa dia? Benda yang dah lepaslah, benda dah berlaku kan. Contoh duit hilang, kereta rosak, kita sedih. Hammi, risau yang akan datang. Macam mana ni bila nak lepas raya ni, nak balik kampung mana ni? Sebab tiap-tiap hari bergaduh kan. Itu dia bagi hammi. Jadi nak hilangkan dua benda tu, Nabi ajar kita satu doa. Daripada Abdullah, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardahu. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, ma asaba ahadan. Terjemah. Tidak ada tidak menimpa, asabah tu musibah. Tidak menimpa ahadan seseorang, qat sekali-kali, hammun kerisauan, wala huznun dan tidak juga kesedihan. Tak ada kerisauan ataupun kesedihan menimpa seseorang. Faqal, lalu dia baca doa ni. Lalu dia baca doa ni, hasilnya Nabi kata, illa, kecuali, ini sambungan. Dia doa daripada sini, Allahumma sampai sini. Jadi Nabi kata tidak ada seorang yang ada kerisauan ataupun sedih, kemudian dia baca doa ni, kecuali azhaballah, Allah akan menghilangkan hammahu, kerisauannya, wa huznahu dan kesedihannya, Allah akan hilangkan. Wa abdalahu, dan bekas setakat Allah hilangkan kesedihan dan kerisauan, wa abdalahu, Allah akan gantikan tempat kesedihan itu faraha. Apa makna faraha? Kegembiraan. Ialah sedih lawan. Qal, lalu sahabat Nabi berkata, faqila, lalu dikata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala nata'allamuha, wahai Rasulullah, bukan patutkah kita belajar doa ni? Nabi kata, bala, memang patut kamu belajar. Yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha, sangat patut orang yang mendengar doa ni belajar dan beramal. Okey. Kita dah hafal doa ni? Dah hafal? Oh, baca je. Jadi kalau buku tu hilang macam mana? Buku hilang, lepas tu risau pula kan. Macam nak baca? Okey. Tengok makna dia. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku abduka, hamba engkau. Makna permulaan doa mesti ada apa? Aku hamba engkau. Ibnu abdika, bukan setakat aku ni hamba engkau, aku juga anak kepada
hamba engkau. Makna bapa aku pun wabnu ibnu amatika, dan aku juga anak. Apa beza abdu dengan amah? Abdun hamba lelaki, amah hamba perempuan. Aku hamba, anak kepada hamba, dan anak kepada ibu. Ibu juga adalah hamba. Apa maksud dia? Bukan aku je hamba, bapa aku raja. Bukan, bapa aku pun hamba. Maknanya, yang pertama bila kita nak berdoa dan meminta kepada Allah, kena rendahkan diri kita. Jangan ada rasa ego, aku ni pemimpin, ya Allah, aku baru je dilantik sebagai PM. Kan? Nasiyati biadik. Nasihat kita pernah jumpa. Nasihatin kazibatin khati'ah, kan? Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi nasihat apa mana? Ni, bahagian kat depan ni. Bila orang Arab, bila dia nak paksa seseorang, dia pegang kat sini. Dia pegang kat sini, dia tarik. Bila pegang kat sini sakit, orang tu tak boleh buat apa dah. Jadi apa yang kita nak beritahu? Nasihati ubun-ubun aku biadika, di tangan engkau. Makna apa? Aku tak boleh buat apa-apa. Semua di tangan engkau. Engkau nak bagi sakit, engkau nak bagi stroke, engkau nak bagi apa, aku tak boleh buat apa-apa. Semua di tangan engkau. Madin fiyya hukmuk. Madin apa? Madin berterusan. Berterusan. Fiyya padaku, hukmuk. Hukum engkau sentiasa berterusan kepadaku. Hukum apa ni? Hukum al-qadari, yang Allah takdirkan, sakit ke, demam ke, mati ke. Yang kedua, hukum syar'i, solat, puasa. Semua hukum engkau dua-dua tu terus wajib aku laksanakan. Tunduk. Adlun fiyya qada'uka. Adlun adil fiyya padaku, qada'uka ketetapan engkau, ketentuan engkau. Makna apa ni? Hukum engkau tu terus berlaku pada aku. Aku tak boleh nak elak. Dan semua hukum engkau adalah adil. Engkau bagi aku sakit, engkau adil. Engkau bagi aku miskin, engkau adil. Engkau bagi aku tak dapat anak, engkau adil. Engkau bagi suami aku jahat, engkau adil. Engkau jadikan suami aku pemalas, engkau adil. Senang tak nak bentuk perasaan tu dalam hati kita? Semua yang Allah takdirkan, engkau adil. Okey. Belum doa lagi ni. Makna apa? Sebelum doa tu, kena bersihkan hati dan akidah kita pada Allah. Jangan ada prasangka buruk pada Allah, tapi minta. Okey? Kemudian, as'aluka. Ini dipanggil apa? Tawassul. Aku mohon kepada engkau bikul lismin huwalak. Dengan setiap nama, ia adalah laka, milik engkau. Samaita bi nafsak, yang engkau namakan diri engkau. Maksudnya, semua nama Allah yang kita tahu ke yang kita tak tahu, siapa yang bagi nama? Allah. Mungkin tak manusia bagi nama untuk Allah? Nabi Muhammad boleh tak bagi nama untuk Allah? Kenapa? Kenapa kita boleh nak bagi nama orang, nama anak, nama cucu kan? Tapi kita tak boleh bagi nama Allah. Sebab apa? Sebab kita tak betul-betul kenal Tuhan. Bila kita tak betul-betul kenal, kita tak layak nak bagi nama pada Allah. Siapa yang kenal Allah? Allah lah. Allah saja layak. Nabi Muhammad pun tak kenal Allah dengan arti kata yang sebenar. Lepas tu kadang-kadang kita tahu nama Allah Al-Ghafur ataupun Ar-Rahman. Tapi kita kadang-kadang kecewa dengan apa yang berlaku. Betul tak? Jadi kita pun dengan nama Allah yang Allah dah bagi pun kita macam tak percaya. Mulut cakap engkau penyayang, tapi betul ke penyayang ni? Kenapa lepas satu musibah? Betul? Jadi ini dipanggil tawassul. Tawassul dengan apa?
Berapa? Satu dengan semua nama yang engkau namakan diri engkau. Atau ini umum yang nama Allah semua Allah yang bagi nama. Kemudian Allah Nabi sebut secara detail. Yang Allah bagi tu ada yang allamtahu ahadan min khalqik. Ya Allah namakan nama pada dirinya, ada yang Allah ajar kepada seseorang daripada makhluknya. Seperti ajar para rasul, pada nabi, para wali, kan? Malaikat, ataupun anzaltahu fi kitabik, ataupun nama engkau yang engkau namakan pada diri engkau tapi dan engkau sebut dalam kitab-kitab engkau, Quran, Taurat, Injil. Ini yang ketiga. Aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi indak. Ataupun nama-nama yang apa makna ista'sarta? Yang engkau lebihkan, utamakan dengan nama itu dalam ilmu ghaib di sisi engkau. Nama-nama yang engkau simpan di sisi engkau, engkau tak bagi tahu sesiapa. Faham? Jadi nama Allah ada 3 jenis. Satu, yang Allah ajar kepada makhluknya, sama ada rasul ke malaikat ke. Yang kedua, yang Allah sebut dalam kitabnya. Yang ketiga, yang Allah simpan, tak ada siapa tahu. Yang Allah simpan ni berapa? Yang Allah sebut dalam kitab berapa? 99. Okey. Jadi kalau orang tanya nama Allah ada berapa? Jangan jawab 99. Salah, jawapan tu salah. Tidak tepat. Nama Allah terlalu banyak. Cuma yang disebut 99. Dan kelebihan 99 tu apa? Bukan hafal saja. Kalau hafal saja ramai budak-budak masuk syurga kan. Itu semua bukan doa tu. Itu dipanggil apa? Muqaddimah doa. Makna atau dia panggil adab berdoa. Jangan terus mintakan. Terus-terang kat tangan, ya Allah bagilah sihat. Puji dulu Allah kan. Jadi kita mengaku kita hamba dia dan kita tawassul dengan semua nama-nama Allah yang hebat tu, kemudian baru kita minta. Ini doanya. Anta ja'alal Quran, agar engkau menjadikan Quran rabi'a qalbi. Kita minta Allah jadikan Quran itu sebagai rabi'. Apa makna rabi'? Rabi' ni dia musim dalam bahasa Arab ada 4. Satu musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim gugur, kan? Musim panas dia panggil apa? Dalam Quran ada surah Quraisy, rihlatash syita'i. Rihlatash syita', syita' tu musim sejuk. Saif musim panas. Musim bunga rabi'. Musim bunga tu rabi'. Musim gugur tak tahu apa dia bahasa Arab. Kharuf ke? Saya lupa. Tak apalah, di Malaysia tak ada musim gugur kan. Yang penting apa dah? Rabi'. Tengok doa yang kita minta. Ini masalah apa ni? Sedang sedih, risau, tiba-tiba kita minta apa? Jadikan Quran macam mana Quran jadi macam musim bunga tu? Kita bila pergi kat kebun-kebun bunga-bunga kan, biasa di mana? Jepun lah. Rasa seronok tak? Rasa nak duduk lama tak? Keindahan dia, kecantikannya, seronok je, tenang je. Maka begitu juga bila kita baca Quran, rasa seronok, rasa tenang je. Kalau boleh tak nak berhenti. Kalau boleh tak nak berhenti. Yang baca cepat kemudian nak berhenti cepat tu, itu musim panas. Kan? Musim panas, panas je kan. Boleh? Jadi apa kaitan ni? Apa kaitan minta Quran jadi penyejuk hati dengan sedih dan risau? Apa kaitan? Adakah bila kita sedih, kita pun tengok Quran, hilang sedih? Kan ada orang kata dapat pahala tengok Quran, tengok Kaabah, tengok muka mak ayah, last kali tengok muka suami. Betul kan?
Orang Melayu tu ada pahala, tapi semua tu tak betul. Tengok Quran ada dapat pahala tak? Tak. Yang dapat pahala Nabi kita baca. Okey. Jadi apa maksud ni? Apa kaitan? Kan Allah sebut wa nunazzilu wa nuna ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur. Surah Yunus. Telah datang pada kamu mau'izah, peringatan daripada Tuhan kamu, iaitu Quran. Dan Quran juga bersifat syifa, penawar. Penawar di mana? Penawar penyakit apa? Lima fis sudur, bagi penyakit dalam hati. Sedih dan risau penyakit apa? Maknanya rawatan yang terbaik ialah macam mana tu? Pastilah baca, faham dan amal. Sebab tu Allah kata sebelum ayat syifa ni apa dia? Mau'izah. Quran adalah peringatan. Jadi baca, kena ambil peringatan dan amalkan, barulah yang kedua dia menjadi syifa. Boleh? Jadi kalau dia baca doa ni saja tapi tak faham Quran, hilang tak kesedihan? Tak. Kemudian wa nur sadri, jadilah Quran juga sebagai nur, cahaya di hatiku. Apa makna cahaya? Sekarang hati kita ni gelap ke bercahaya? Oh, bulan Ramadan pun gelap juga. Apa bulan apa nak cerahnya? Dia apa maksud dada kita bercahaya? Dia bila cahaya lawan dia gelap. Dia bila kita duduk dalam gelap dengan duduk dalam cahaya, mana hati kita tenang? Kenapa? Sebab bila cahaya terang nampak semua. Ada lipas ke lipan ke. Tapi bila gelap tak nampak apa-apa kan? Kita dalam ketakutan. Macam mana kita nak jadikan kita nampak semua? Dengan tadabbur Al-Quran. Yang ini haram, yang ini dosa, yang ini Allah tak suka. Clear, nur. Barulah kita dapat elakkan daripada dosa. Barulah dapat ketenangan. Nur. Yang ketiga, wajala'a huzni. Dan jalak ni pengilap. Huzni, kesedihanku. Jadi yang boleh menghilangkan kesedihan manusia hanyalah Quran bila ditadabbur. Wazahaba hami, dan penghilang kedukacita ataupun kerisauan. Ni ham. Nabi kata ham. Huzni kat sini. Semuanya berpunca daripada Quran, iaitu sampai tahap Quran tu penyejuk hati. Bila kita baca Quran, kita tak rasa sejuk, rasa panas je, tak akan hilang penyakit sedih dan risau. Tak akan hilang. Lepas tu baca Quran pula nak habiskan. Dia tak bahagia betul. Bila kita target baca nak khatamkan, kita tak rasa kemanisan tu. Rasa, apa aku baca, tak tahu apa. Kadang-kadang kita ulang muka surat kan, rasa macam dah baca, pada baru seminit dah baca. Kita tak tahu apa kita baca kan. Bukan minggu lepas, yang 10 minit kita baca lagi. Sebab kita tak faham apa kita baca. Tak rasa kemanisan tu. Jadi nak jadi Quran sebagai Rabi'ul Qalbi mestilah faham. Okey. Sekarang kalau kita tengok handphone dengan tengok Quran, yang mana Rabi'ul Qalbi? Tengoklah masa baca Quran, bila masuk mesej, kita tutup Quran, buka mesej ataupun campak telefon. Di sini ujian. Setakat mana Quran tu betul-betul penyejuk hati ataupun sekadar ambil syarat nak dapat pahala, nak khatam. Okey. Di hadis ni menunjukkan nama Allah ada berapa? Banyak. Banyak. Okey. Kenapa pula keluarga masa?
Jadi saya ulas sekali lagi, nama-nama Allah ni wajib belajar. Ilmu yang paling mulia, paling tinggi, paling agung. Sebab ilmu nak kena pencipta. Dan punca, semua punca manusia, engkau perintah Allah, tak solat, buat maksiat setiap hari, puncanya dia tak kena Allah. Tak kena Allah sebab apa? Tak belajar al-asma'u al-husna. Kita kalau nak kahwin ke apa ke, kita setakat kenal calon suami kita, kenal nama saja ataupun kenal semua sekali? Awak nama apa yang nak kahwin dengan saya? Nama apa? Muhammad. Okeylah, masuk je lah. Tak. Betul tak? Itu orang jadi suami. Kita nak bekerja dengan syarikat ataupun nak pilih pemimpin, kita sekadar kenal nama dia saja ke ataupun tahu latar belakang dia, akhlak dia? Itu nak jadi pemimpin kita kat dunia. Ini nak jadi Tuhan kita. Takkanlah hafal nama dia je. Kan? Jadi sebab itulah nama Allah wajib kita belajar, faham dan sampai terkesan dalam kehidupan kita. Okey, fad'uhu. Maka berdoalah. Hu ni kepadanya, kepada Allah. Kepadanya. Biha dengan nya ni balik pada apa? Asma. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang terbaik. Maksudnya apa? Bila kita nak berdoa, guna nama Allah sebagai tawassul. Satu. Yang kedua, nama Allah yang kita guna mestilah sesuai dengan apa yang kita minta. Contohlah kita minta, Ya Allah, Allahumma ghfirli. Kita minta ampun. Allahumma ghfirli warhamni. Ampunlah dosaku dan rahmati aku. Kemudian guna nama Allah. Apa dia? Innaka ni, ighfir apa dia? Innaka antal ghafur warhamni. Innaka antal ghafur ar-rahim. Ini maksud guna nama Allah ketika berdoa, iaitu nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Jangan Allahumma ghfirli warhamni innaka antal azizul jabbar. Tak betul lah. Okey. Jadi di sini Allah nak begitu. Salah satu kegunaan nama Allah ialah untuk berdoa, bukan untuk berzikir. Allah tak kata fazkuruhu biha. Zikirlah kepada Allah dengan menggunakan nama Allah. Tak ada. Bahkan hadis-hadis Nabi tak ada satu pun zikir yang Nabi ajar, iaitu zikir guna nama Allah. Ya Latif 1000 kali. Apa lagi? Allah 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 kan? Mana ada? Jadi orang yang paling kenal Allah siapa? Yang paling kenal Allah siapa? Yang paling kenal Allah siapa? Allah sendirilah. Yang paling kenal Allah ialah Allah. Sebab itulah bila kita belajar nama-nama Allah, ada syarat dia. Ada syarat dia. Pertama, nak belajar nama Allah, benar-benar yang paling asas sekali. Pertama, wajib bersihkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya daripada sifat-sifat makhluk. Itu benda yang paling asas. Bila belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat dia, pertama kena bersihkan nama-nama Allah dan sifatnya daripada menyerupai sifat makhluk. Yang kedua, belajar nama Allah dan sifatnya sebagaimana Allah sifatkan dirinya dan Rasulullah sifatkan Allah. Faham? Sebab yang paling kenal Allah ialah Allah. Jadi jangan kita menghuraikan nama Allah ikut pendapat kita, sebab kita tak kenal Allah. Yang kedua yang paling kenal Allah ialah Rasulullah. Maka kita belajar nama Allah dan sifat Allah melalui apa yang Nabi sebut dalam hadis. Jangan lebih daripada itu. Contohlah, kalau As-Sami' Maha mendengar,
Ada kumpulan yang melampau. Dia ta'til. Ta'til ni makna menafikan terus. Contoh Jahmiyah. Dia kata nama-nama Allah hanya semata-mata perkataan. Tidak ada makna. Tidak ada sifat. Jadi As-Sami' bila sama'in. Nama Maha mendengar tapi tak ada pendengaran. Al-Basir makna dia Maha melihat tapi tidak ada penglihatan. Itu Jahmiyah. Ada kumpulan pula dia kata As-Sami' ada makna tapi bukan makna Maha mendengar. Sebab apa? Kalau kita kata Maha mendengar sama dengan makhluk. Manusia ada tak As-Sami'? Tak. Manusia ada tak sifat As-Sami'? Ada. Jadi dia kata kalau kita kata Allah Maha mendengar, kita menyamakan Allah dengan, maka solusinya apa? Dia tukar makna As-Sami'. Itu pun salah. Sebab apa salah? Sebab dia tak sifatkan nama Allah sebagaimana Allah sifatkan. Allah sebut As-Sami', As-Sami' lah. Jangan kamu tukar. Adakah kamu lebih tahu tentang diri Allah daripada Allah sendiri? Cuba buka surah Al-Isra. Ayat 110. 110 ke 10 hingga 11. Laisa kamitslihi syai'un. 10 dan 11. Bukan apa? Asyura 10 dan 11. Syura ke Syu'ara? Asyura. Okey, kita ambil ayat ni. Ayat ni biasa kita dengar ni. Orang yang mengisbatkan nama Allah dan sifat Allah tanpa menukar makna, dia guna ayat ni juga. Orang yang menukarkan makna nama-nama Allah dan sifat, guna ayat ni juga. Okey. Cuba kita terjemah. Laisa kamitslihi, tidak ada seperti perumpamaannya sesuatu. Mana tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada satu pun. Kemudian lepas tu je Allah beritahu wahwa dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Golongan yang dia kata As-Sami' ada makna tapi kena tukar makna. Sebab apa? Kalau kita terjemah mengikut makna asal, dia macam kita nak menyamakan Allah dengan makhluk. Al-Basir ada makna tapi kena tukar makna dia. Bukan Maha melihat. Bila sebut Maha melihat, kita dah sama dengan Tuhan dengan makhluk. Tengok. Allah sendiri beritahu, Allah tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Tiba-tiba terus Allah beritahu, dia Maha mendengar lagi. Kamu tukar pula. Allah sendiri cakap dia Maha As-Sami' Al-Basir. Dan sebelum tu Allah kata tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Makna apa? Allah kekalkan makna As-Sami', tapi Allah mendengar, pendengaran Allah tak mungkin sama dengan makhluk. Jangan tukar makna. Allah Maha melihat, tapi penglihatan Allah tak sama dengan makhluk. Kenapa kamu nak tukar makna? Rasulullah tak pernah tukar makna dia. Sahabat tak pernah tukar. Imam Syafi'i pun tak pernah tukar. Adakah kamu lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Okey. Contohlah. Allah Maha mendengar dengan kita Maha mendengar. Sama tak? Tak. Kita dengar apa? Yang dekat lah. Kalau orang cakap Kuala Lumpur dengar. Tapi Allah dengar satu dunia, 7 lapis langit. Semua yang malaikat cakap, jin cakap, haiwan, semua Allah dengar. Kita anak kita cakap apa kat rumah sekarang? Dengar.
Dengar sama dengar tapi tak sama. Kita yang sebelah dinding ni pun dah tak dengar kan? Tapi Allah bukan sebelah dinding. Dalam dinding pun Allah dengar. Okey. Jadi jangan menafikan sifat Allah langsung macam Jahmiyah, ataupun jangan menukar makna yang asal. Yang perlu apa dia? Kekalkan sebagaimana Allah sifatkan dirinya, dan sebagaimana Allah sifatkan Allah tak sama dengan makhluknya. Okey. Asy-Syura. Okey. Jadi kalau nak minta rezeki guna nama apa? Nak minta rezeki. Apa dia? Allahumma rzuqni innaka antar razzaq. Okey, kemudian Allah kata apa? Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Wazaru, dan biarkan ataupun tinggalkan allazina, orang-orang yang yulhiduna. Yulhidun ni apa makna? Al-lahdu. Al-lahdu al-ma'il anil haqq. Al-ma'il anil haqq ilal batil. Okey. Yulhidu daripada perkataan asalnya al-lahdu, iaitu al-ma'il, orang yang condong, anil haq, daripada kebenaran. Ini kebenaran. Ini kebenaran, dia condong daripada kebenaran ilal batil, kepada kebatilan. Itu mana yulhiduna. Dia sepatut dia sembah Allah tapi dia sembah berhala kan. Itu yulhiduna. Sebab itulah kubur dipanggil apa? Lahad kan? Liang lahad. Apa makna lahad? Lahad ni kubur. Saya tak tahu kubur macam ni ke? Macam Kaabah. Tak apalah, kita buat kat tanah aja ya. Ini kubur kan? Dalam tanah, dalam kubur tu ada lubang dia buat untuk letak mayat kan? Mayat tu letak kat mana? Lubang yang letak mayat tu tengah-tengah ke tepi? Tepi kan? Tepi ni, sini. Sebab tu dipanggil lahad. Lahad iaitu condong daripada duduk tengah-tengah ni. Dia condong ke tepi. Lahad. Liang lahad. Itu pun sangat sikit. Okey. Allah kata apa? Biarkan. Siapa ni? Orang-orang yang yulhiduna. Mereka, dia terjemah apa tu? Menyimpang. Fi asma'ihi, dalam nama-namanya. Okey. Macam mana contoh orang yang menyimpang ataupun menyeleweng daripada nama-nama Allah? Pertama, macam orang musyrikin Mekah yang menyimpan nama Allah, iaitu dia ambil nama Allah, dia letak pada nama berhala. Contoh, ada siapa ingat nama berhala kat Mekah? Al-Uzza. Al-Uzza. Bagi mereka ni sebenarnya Al-Uzza diambil daripada nama Allah, iaitu Al-Aziz. Al-Aziz. Apa lagi nama berhala? Al-Lat. Diambil daripada perkataan Allah. Hanya
jenis yulhidun yang pertama. Jadi seolah apa tu? Dia anggap tu berhala dengan Tuhan setara. Yang kedua, yang meletakkan pada Allah nama yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan. Contoh, orang Nasrani, dia gelarkan Allah adalah bapa. Betul kan? Sebab anaknya siapa? Bila Isa tu anak, mana Allah tu dia kata, bila sebut bapa tu adalah kekurangan. Allah bukan bapa, sebab bapa ni makhluk kan. Bila bapa dia lemah, dia perlukan isteri, dia perlukan anak kan. Itu termasuk yulhiduna yang kedua. Iaitu dia sandar pada Allah nama-nama yang menunjukkan Allah tu kurang ataupun lemah. Yang ketiga, orang Yahudi. Dia merendahkan Allah dengan nama-nama yang sangat-sangat hina. Seperti dia kata, kan ada ayat-ayat Allah kata man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang nak bagi pinjaman kepada Allah? Maka dia kata apa? Allah fakir. Ada ayat Quran dia kata Allah ni adalah fakir, sebab tu Allah minta pinjaman. Itu yulhidu yang ketiga. Ataupun orang Yahudi juga berkata apa? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah ni terikat. Terikat, makna kedekut. Itu yulhiduna. Meletak kepada Allah nama-nama yang sangat kurang. Dan yang keempat, yang jenis mentakwil nama Allah. Muka, tangan, semua dia tukar makna. Termasuklah yulhiduna. Yang tak pernah Allah sebut pun, dan Nabi pun tak pernah sebut. Okey. Macam Al-Qadir. Al-Qadir yang berkuasa. Ini nama kan. Kalau sifatnya apa? Al-Qudrah, kekuasaan. Dalam Quran ada tak sebut Yadullah? Ada tak? Yadullah. Ada kan? Tangan Allah. Yang sebut yadu ni siapa? Allah. Bukan kita. Tapi golongan yang menukarkan makna, dia kata apa? Bila sebut tangan, dia menyerupai, maka dia pun tukar. Dia tukar apa? Al-Qudrah. Al-Qudrah. Dari mana panduan dia ambil tu? Dari mana? Kan Allah dah cakap awal-awal lagi, laisa kamitslihi. Allah tidak sama dengan sesuatu yang lain. Dan Allah juga mengatakan yadullah. Makna apa? Terjemah bagaimana Allah sebut dan bagi tahu tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Tak sama. Kalau yadu bermaksud kudrah, soalan, kenapa Allah tak sebut kudrah daripada awal-awal lagi? Kan Quran tu jelas, mubin. Quran tu jelas kan, bayyinat. Allah kata syahrul Ramadan unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Quran adalah bayyinat, jelas. Kalau kamu sampai kena tukar makna, adakah Quran tu jelas? Betul tak? Kalau dah kena tukar makna, seolah Quran tu tak jelas. Tak boleh faham? Bila kita terjemah yadun, dia kata apa? Dia tuduh kita pula. Dia tuduh apa? Kita menyamakan Tuhan dengan? Tak. Kita bukan menyamakan. Kita hanya terjemah apa yang Allah sebut tentang dirinya. Tak lebih tak kurang. Yang menyamakan manusia dengan makhluk, kamulah. Sebab tu kamu tukar, betul tak? Kamu samakan, apa tu? Macam tak masuk akal, kamu betulkan makna. Okey. Ini jenis yulhiduna. Ada berapa jenis tadi? 3 ke 4? Pertama, meletakkan nama Allah kepada berhala. Ini dibuat oleh siapa?
Musyrikin Mekah. Yang kedua, menggelarkan Allah dengan nama yang kurang, iaitu contoh seperti bapa oleh siapa? Tak, Nasrani, Kristian. Tapi Yahudi pun ada juga kan, dia kata Uzair anak Allah kan. Yang ketiga, tak ada yang ketiga, Yahudi menyandarkan nama Allah, nama yang sangat kurang dan aib kepada Allah, seperti Allah fakir, Allah ni miskin. Ini disebut oleh orang Yahudi. Yang keempat, menakwilkan. Okey. Kemudian Allah kata apa? Sayujzauna, kelak mereka akan dibalas makanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan ni? Apa yang mereka lakukan iaitu yalhiduna fi asma'ihi. Okey. Ada orang yang menukar makna nama-nama Allah dan sifat. Kita tanya dengan satu ayat Al-Quran. Ayat ini surah Baqarah. A'antum a'lam amillah surah Baqarah. A'antum a'lam amillah. Cuba terjemah. Adakah antum, kamu, a'lam, lebih tahu, ataupun Allah yang lebih tahu? Faham? Jadi kalau orang menukarkan nama-nama Allah ni, kita tanya dia balik, siapa lebih tahu sebenarnya tentang Allah, kamu ataupun Allah? Dia akan jawab apa? Dia akan jawab apa? Pasti dia akan jawab Allah. Bila dia jawab Allah, okey, kalau Allah lebih tahu, Allah sendiri sebut As-Sami', Allah sendiri sebut Wajah, Allah sendiri sebut, macam mana kamu boleh tukar? Kamu kata Allah lebih tahu. Bila kamu menukar nama-nama Allah yang Allah sebut dalam Quran, seolah kamu yang lebih tahu. Okey. Laisa kamitslihi syai'un. Dan juga satu lagi ayat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu, sama taraf dengan Allah. Okey, habis pada satu ayat aja. Ada lagi hadis? Ada? Cuba ni. Cuba Toha ayat 8. Okey. Ini ayat-ayat yang ada sebut Al-Asma'ul Husna. Ada sebut nama-nama Allah yang terbaik. Satu ayat Al-A'raf tadi, ayat 180. Yang kedua, surah Taha. Cuba terjemah. Surah Taha ayat 8. Allah tidak ada, la ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Lahul Asma'ul Husna. Hanya baginya nama-nama yang terbaik. Yang manusia tak ada yang terbaik. Okey. Satu lagi surah Al-Isra' kan? 110. TikTok. Adam. Baru dari tadi tak ada suara. Ya. Okey. 110. Okey, cuba terjemah. Qul. Allah perintah pada Nabi, katalah, ud'ullah. Berdoa, serulah nama Allah.
Awid'u. Ataupun sebutlah nama, berdoalah dengan menggunakan nama Ar-Rahman. Mana-mana yang tad'u, apa yang mana-mana nama Allah yang kamu berdoa, falahul asmaul husna, maka baginya semua nama-nama yang terbaik. Kamu nak guna mana-mana nama Allah, Allah tetap satu dan semua nama dia adalah terbaik. Tak kisah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Aziz. Semua walaupun nama banyak tapi Tuhan yang satu. Wala tajhar. Okey. Saya nak sebut Asmaul Husna aja. Yang satu lagi surah Al-Hasyr. Ada 4 ayat yang sebut perkataan Al-Asmaul Husna. Al-Hasyr ayat 24. Muka surat 548. Ini antara ayat yang banyak disebut nama-nama Allah. Daripada ayat 23, huwallah allazi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Kemudian dia Al-Malik, nama Allah. Al-Quddus, nama Allah. As-Salam, nama Allah. Al-Mu'min, nama Allah. Al-Muhaimin. Al-Mu'min, nama Allah kan? Orang beriman pun dipanggil mukmin. Apa beza? Kalau orang beriman mukmin sebab dia beriman kepada Allah. Tapi kalau nama Allah Al-Mu'min, apa makna? Takkah Allah beriman kan? Apa makna? Yang mengurniakan iman. Siapa yang hafal daripada kecil? Bagi tahu sikit. Sebenarnya iman dia daripada perkataan apa? Al-amnu. Iman dengan aman, dia tak boleh dipisahkan daripada perkataan yang sama. Iaitu, siapa yang beriman, pasti dia aman. Allah sebut dalam surah apa? Innal ladzina amanu walam yulbisu imanahum bizulmin faulaika humul amnu. Siapa yang beriman dan sedikit pun tidak mensyirikkan Allah, maka baginya al-amnu, keamanan. Okey? Jadi mukmin apa mana? Allah yang memberi iman ataupun Allah yang memberi keamanan kepada manusia. Jadi kalau kita nak aman, nak bahagia, nak selamat, cari Tuhan, jangan cari selain daripada Allah. Al-Muhaimin, yang menguasai. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Kemudian ayat 24. Huwallah, dialah Allah Al-Khaliqu, yang mencipta. Al-Bari, yang membentuk. Al-Musawwir, yang mendesain. Lahul asmaul husna, hanya baginya nama-nama yang terbaik. Okey. Sebab itulah saya sebut tadi, ilmu yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia ialah ilmu tentang nama-nama Allah. Dan sebab itulah ayat yang terbaik dalam Quran. Ayat apa? Ayat yang terbaik. Tak, itu surah. Ayat. Betul? Ada hadis kan? Okey. Apa sebab ayat kursi ayat terbaik? Afdal ayat. Dia sebenarnya ayat Quran semua baik. Jangan kata yang lain tak baik. Semua ayat Quran baik. Cuma ada yang dalam kalangan yang baik tu ada yang Okey, ayat kursi kenapa terbaik? Subhanallah. Sebab paling banyak disebut nama-nama Allah dalam ayat kursi. Allah. Yang pertama lagi Allah kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul al-qayyum. Maknanya semakin banyak nama Allah ada dalam ayat itu, semakin ayat itu tinggi kedudukannya. Surah yang terbaik surah apa? Kenapa? Pun jawapannya sama, sebab banyak nama Allah dalam surah tersebut. Alhamdulillah Allah. Rabbil alamin pun nama Allah cuma tak disebut. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Dah.
Dan ada satu surah yang ada nama Allah. Kelebihannya apa? Baca sekali sama dengan 1/3 Al-Quran. Qul huwallah. Surah Ikhlas. Kenapa tu kelebihan surah Ikhlas? Kalau baca 3 kali seumpama baca, sebab dalam surah Ikhlas ada nama Allah. Qul huwallahu Allah Ahad As-Samad. Lam yalid pun sifat dia, wa lam yulad pun sifat dia, wa lam yakul lahu. Jadi kalau baca 3 kali sama dengan baca, jangan bulan Ramadan baca 3 kul je. 10 kali khatam kan? Sebab 3 kali 10 kali 3 kul. Ada seorang sahabat, dia jadi imam. Bila dia jadi imam, sama ada dalam rakaat tu dia baca qul huwallah ataupun dia baca ayat lain dan diakhiri dengan qul huwallah. Jadi sahabat tak puas hati, apa hal ni? Maknanya setiap rakaat mesti ada qul huwallah, sama ada qul huwallah saja ataupun baca surah dan diakhiri dengan, dia pertikaikan, kenapa kamu asyik baca qul huwallah saja? Dia kata, kalau kamu suka aku jadi imam, jangan komplain. Kalau tak, kamu jadi imam. Sahabat kata, kami nak kamu jadi imam sebab dia paling layak. Jadi bila balik Madinah, sahabat mengadu pada Rasulullah. Sahabat ni selalu baca qul huwallah. Nabi pun tanya, kenapa kamu suka baca qul huwallah? Sebab dalam tu ada sifat Allah, Ahad, Samad. Aku suka pada sifat-sifat Allah. Maka Nabi kata, teruskan. Tengok kelebihan apa tu? Nama-nama Allah bila ada dalam ayat ataupun surah, dia menjadikan ayat ataupun surah terbaik. Okey. Habis lah? Ada lagi? Ini untuk ayat seterusnya. Tak sempat tadabbur. Habislah. Okey, ada soalan ke? Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa malam ni. Dan siapa-siapa yang dekat kita jemput datang untuk berbuka puasa. Extra lah, bukan Kelantan Debur saja. Jemput berbuka. Yang dekat-dekat lah. Okey. Tapi jangan buat satu bas lah. Boleh. Boleh. Tapi yang jangan jauh tu biarlah berbalik kan. Bawalah makanan. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم